Dan masih ada lebih kurang 10 juta rakyat Malaysia yang belum mendaftar untuk mendapatkan vaksin. Ini adalah antara kumpulan yang layak mendapatkan vaksin tapi belum lagi buat demikian. Sila ke aplikasi MySejahtera daftar untuk mendapat vaksin. Lindung diri, lindung. Kita masih lagi di bawah PKP 3.0. Duduk sahaja di rumah. Tetapi apa yang paling penting ialah jangan panik ataupun usah panik. Teruskan perjuangan. Kita nak bicara mengenai topik ini bersama dengan Yang Mulia Tunku Azwil Tunku Abdul Rahman Razak, Penasihat Gabungan NGO Islam NGI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rakyat Malaysia pada awal dulu PKP 1.0 kita melihat keadaan di mana mereka cemas dan telah membuat pembelian secara panik, pembelian secara pukal, dan ini melibatkan juga ketiadaan stok di kedai-kedai di seluruh tanah air disebabkan oleh situasi pembelian panik. Apakah mungkin nasihat pertama Yang Mulia Tunku kepada rakyat Malaysia dalam pada kita menghadapi situasi PKP penuh pada ketika ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam kita menghadapi keadaan baru yang kita adakan baru ni, iaitu total lockdown, apa yang perlu kita buat ialah mematuhi nombor satu SOP. SOP itu bertujuan untuk memutuskan rantaian COVID-19 dan usul untuk menurunkan risiko keperjangkitan dari kalangan masyarakat. Tetapi di dalam kita menghadapi sedemikian, ada juga beberapa masyarakat kita yang telah merasa panik dan sebagainya. Dan kita lihat banyak yang menyerbu pasar-pasar dan supermarket untuk membeli, nak stok barang. Sebenarnya apa yang perlu kita buat ialah kita meneruskan kehidupan kita secara normal. Kalau biasa kita beli seminggu sekali, untuk stok seminggu, belilah seminggu sekali. Pasal kita telah pun dibagi dan kita ketahui kerajaan telah pun menentukan bahawa stok barang yang perlu untuk rakyat mencukupi. Jadi apa yang kita nak sampai nak simpan sebulan punya stok. Jadi kalau kita lihat dari segi keagamaan pun itu tak patut. Ya, kita tak boleh menyimpan barang berlebihan kerana kita akan menafikan keperluan orang lain. Jadi kita sama-samalah kita mendisiplin diri, kita ingatkan juga masyarakat lain, kegunaan orang lain, buat seperti biasa. Beli barang mengikut kadar apa yang kita telah buat selama ni, seminggu sekali. Dan kerajaan pun telah memberi assurance kepada kita, mengatakan barang-barang semua mencukupi. Jadi apa perlu kita nak pergi simpan barang sampai sebulan, 2 bulan punya stok, walhal kita punya lockdown baru 2 minggu sahaja. Dan kalau disambung, kita sambung seminggu lagi misalnya. Jadi kita teruskan kehidupan secara normal. Tak perlu kita nak kata orang tu reaksi kita sampai begitu sekali. Itu akan menjejaskan panik orang lain nanti. Ya. Bila kita sekarang ni terpaksa duduk di rumah dan keadaan pun apa sahaja pekerjaan atau perbuatan kita semuanya beralih kepada normal baharu. Tapi memang dalam sejarahnya kita melihat peradaban manusia, kita sebenarnya mampu untuk mengadaptasikan diri kita dalam apa jua situasi dan juga keadaan. Pandangan Tunku mengenai perkara ini khususnya kepada para peniaga yang merasakan agak sedikit tertekan ataupun panik dalam suasana sekarang ini. Memanglah kita tak boleh nafikan. Dengan adanya pandemik ini, banyak kita punya peniaga, lebih-lebih lagi peniaga kecil yang mengharapkan mengharapkan penjualan sehari-harian. Orang cakap tu makan sehari-hari ini, berniaga hari ini untuk makan hari ini. Mereka itu amat terjejas. Kita tidak nafikan. Dan juga kalau kita lihat peniaga-peniaga besar pun terjejas. Sekarang ni banyak yang lockdown ni semuanya terjejas. Tetapi apa yang perlu ialah kita mesti memikirkan dalam keadaan begini, kita mesti ada positive outlook. Kita nak negatif COVID, tapi kita mesti positif dalam kehidupan kita. Ya. Jadi saya teringat ada ni apa yang dikatakan oleh satu pepatah Inggeris. Dia kata in times of need, dia kata
necessity is the mother of inventions. Albert Einstein pula mengatakan adversity is the mother of inventions. Jadi kalau kita berfikiran positif, dalam masa dan waktu ketika ini, banyak juga peniaga kita telah mengadaptasikan cara perniagaan mereka online dan sebagainya. Dan mereka juga tidaklah seteruk sangat lagi. Dan kita, kalau kita tengok pula, kita ambil juga bantuan-bantuan kerajaan dan bantuan beri oleh kerajaan dan sebagainya, dan kita mengadaptasi perniagaan kita. InsyaAllah kita tetap boleh meneruskan kehidupan. Jadi perlulah kita, kata orang tu, bersikap positif dan menghadapi adversity yang ada sekarang ni. Jadi itu perlu sangat sekarang ni. Norma baru ini, kita perlu memikirkan cara kehidupan baru ini dan cara kita nak mengurus diri dan perniagaan kita. Yang boleh tunggu, satu yang kita boleh rasa bangga dengan masyarakat kita adalah wujudnya semangat di sebalik hashtag kita jaga kita, di mana ada kebersamaan di situ. Walaupun kita tidak dapat bersama secara fizikal, namun sokongan yang ditunjukkan oleh segenap lapisan masyarakat kepada yang memerlukan sangat mengharukan. Apakah sinar harapan yang boleh Tungku bayangkan setelah tamatnya PKP penuh yang sedang kita alami sekarang ini, dan bagaimana situasi ini sebenarnya mengajak kita untuk berfikir tentang kebaikan pada jangka panjang? Kalau kita lihat, ada hikmahnya pandemik ni. Satu hikmah yang kita lihat ialah ia telah merapatkan kita sesama kita walaupun secara fizikalnya kita tidak rapat. Kalau dulu kita mungkinlah, kalau kita duduk, keluarga kita, anak-anak kita mungkin datang seminggu sekali dan sebulan sekali. Tetapi dalam keadaan pandemik ini, kita mencari jalan untuk berhubung kalau lebih hari-hari. Jadi inilah satu perkara saya lihat, kalau kita lihat dari segi jangka panjangnya, dia akan bagi pandemik ini memberi kita ruang untuk merapatkan lagi kasih sayang sesama kita, kita punya relationship dengan sanak saudara, dengan rakan-rakan, rakan perniagaan. Kalau dulu kita nak bermesyuarat, sekarang ni kita pakai Zoom, pakai Skype, tapi mesyuarat masih boleh dijalankan. Dan dari segi keberkesanan kita bermesyuarat atau berjumpa dalam Skype dan Zoom, serupa juga kalau kita secara fizikal. Jadi ini menyenangkan lagi sebenarnya. Kalau kita teruskan mana-mana yang boleh nanti, mana yang baik itu kita teruskan, saya rasa ada hikmahnya juga pandemik ni. Tapi kita mestilah, Pak kata orang tu, teruskan sikap positif kita, mencari cara, mencari jalan, mengadaptasi dengan norma-norma baru ini. Jangan putus asa, life has got to go on. Dan kita telah lihat beberapa negara di dalam dunia pun telah dapat memutuskan mengurangkan rantaian keberjangkitan COVID, dan dengan lockdown, total lockdown dan sebagainya. Yang kita ambillah iktibar dari segi itu. Tapi yang perlu ialah disiplin diri kita. Kita perlu mendisiplinkan diri, mendisiplinkan keluarga untuk mengadaptasi dengan apa yang diarahkan SOP baru ini demi kelangsungan kita sebagai negara, sebagai masyarakat, sebagai keluarga dan sebagainya. Ya, Mas. Seperti mana Yang Mulia Tunggu katakan tadi, sebenarnya bila dalam keadaan pandemik ini, dia memberi ruang dan juga peluang untuk kita mengeratkan lagi silaturahim sesama sendiri. Tapi kalau kita lihat daripada satu sudut pula, dari segi inisiatif yang diberikan oleh kerajaan, mungkin selama ini ataupun sebelum ini ramai yang terlepas pandang ataupun tidak mengetahui, seperti cendana itu tadi. Tapi apabila duduk di rumah, mungkin ini memberi peluang kepada mereka untuk lebih menggali apakah sebenarnya inisiatif-inisiatif yang diberikan oleh kerajaan bagi membantu khususnya perniagaan mereka supaya mereka tidak panik. Pandangan Tungku. Bantuan yang diberi oleh kerajaan ini berbagai-bagai, dan saya lihat sekarang ni cara mereka menjalankan bantuan itu bersasar. Jadi bersasar kepada keperluan-keperluan kelompok-kelompok yang tertentu. Memang sememangnya kelompok tertentu memerlukan perkara yang berbeza dengan kelompok yang lain. Yang mungkin sebagai sebuah perniagaan yang besar, lain keperluannya. Tetapi mereka berniaga seharian seperti yang saya cakap tadi, Pak cakap tadi itu, mereka keperluannya lain. Jadi
Kalau kita lihat dari segi bantuan yang diaturkan, banyak sekali yang bersasar kepada keperluan-keperluan kelompok yang tertentu. Jadi pada waktu dan ketika inilah perlu kita melihat dan menghubungi pihak-pihak berkuasa tertentu untuk mendapatkan bantuan tersebut untuk disasarkan kepada kita. Dan Pak Ku juga saya minta juga kalau boleh, macam media-media arus perdana, banyakkanlah lagi maklumat-maklumat untuk membantu mereka yang perlukan maklumat di dalam mengatur keperluan harian mereka dan kehidupan harian mereka. Ya. Itulah sebenarnya fokus dan juga objektif utama kita, 4 jam bersiaran Tegur Kita Menang Bersama ini untuk menyalurkan informasi dan juga memberitahu kepada anda di luar sana apakah di antara bantuan dan juga inisiatif yang diberikan oleh kerajaan. Betul. Kalau kita lihat daripada negara-negara yang Mulia Tunku sebutkan tadi yang telah pun bangkit semula daripada pandemik ini, seperti di Eropah, Itali satu ketika dulu begitu teruk sekali terkena apa yang disebut sebagai first wave apabila ia telah mula merebak ke seluruh Eropah. Tapi kini mereka kembali semula, kafe-kafe telah pun dibuka di luar dan orang ramai telah pun mula untuk keluar semula. Apakah iktibar yang boleh kita ambil daripada negara-negara di Eropah ini yang pada ketika ini sedang membangun semula dan sedang kembali menjalani kehidupan seperti biasa? Sebenarnya kalau kita lihat, benda itu boleh dikatakan mudah dan juga boleh dikatakan sulit. Tapi mudah dari segi kita sebenarnya yang menentukan sama ada kita boleh ataupun tidak sebagai rakyat bersama-sama untuk memutuskan rantaian COVID ini. Jikalau setiap kita mendisiplinkan diri, mengikut SOP yang ketat, insya-Allah tak ada cara COVID ini akan dapat mengenakan orang-orang lain sekeliling kita. Kalau kita tidak ikut apa yang dikatakan disiplin diri yang tegas, inilah yang akan menjadi. Kita akan mendapatkan rantaian ini daripada kluster situ, kluster sini, kluster sini, kluster. Itu penyebabnya cuma kita. Kita jaga kita, kita disiplin diri kita, kita disiplin keluarga kita, dan kita disiplin masyarakat kita, neighbor kita, karya kita, dan kita sama-sama kita menjaga diri kita. Orang lain tak boleh jaga. Kita kena jaga diri kita. Kalau semua kita nak memutuskan rantaian ini, kenalah mempunyai suatu sikap disiplin diri yang tinggi dan tentukan. Kalau kita sekarang ni kita lihat macam saya sendiri, saya dah warga emas. Tapi anak-anak yang ada, mereka mendisiplin diri mereka, tidak mau datang berjumpa ke rumah walaupun ada keluar. Dia cakap tak patut, tak baik. Pasal parents kita duduk dalam kategori risiko tinggi. Jadi ini disiplin. Walaupun kita rindu nak tengok cucu ke, nak tengok anak ke, tapi kalau kita tak disiplin diri kita, kita bukan membantu diri, kita akan menghancurkan diri kita sendiri. Anak-anak nanti kena, semua kena. Jadi we have to have that discipline. Perlu sangat sekarang ni. Terima kasih Yang Mulia Tunku kerana sudi bersama kami dalam Saat Pagi Malaysia. Tegur Kita Menang Bersama, dan kita ucapkan selamat berjaya kepada kita semualah di dalam Malaysia ini supaya kita akan keluar daripada pandemik ini tidak lama lagi. Terima kasih Tunku. Terima kasih. Yang paling penting adalah pengawalan kendiri itu, disiplin seperti mana Yang Mulia katakan tadi, jangan sesekali kita lalai ataupun alpa. Itu yang paling penting sekali.